أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 59, baris atas sekali. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Nabi kita lah akhir pada segala rasul. Itu tajuk dia. Nabi kita lah akhir pada segala rasul. Dan yang akhir daripada segala rusul. Jadi tajuk tu pada segala rasul. Di bawah tu dan yang akhir daripada segala rusul. Ini sebut berulang kali dah. Ra, sin, waw, lam, ra bagi atas. Rasulun. Ra, sin, lam, ra bagi hadapan. Itu jamak. Rasulun, seorang rasul. Rasulani, dua orang rasul. Rusulun. Rusulun ni ramai rasul. Itu kalimah jamak. Macam yang kita baca dalam wirid sembahyang itulah. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kan? Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Wa rusulih, bukan wa rasulih. Wa rusulih, ra bagi hadapan. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Rusulih, bukan rasulih. Itu jamak. Jadi sini ni tajuk dia pada segala rasul. Dan yang akhir daripada segala rusul. Jadi payah nak sebut lah. Dia dah sebut segala rasul lah. Tapi bawah tu segala rusul. Jadi kita yang membaca ni, baca sebagaimana ditulis lah. Pada ni kena baca secara yang ditulis. Di atas tu tulis dengan segala rasul. Kita baca segala rasul. Di bawah tu dan yang akhir daripada segala rusul, kita baca rusul. Ra bagi hadapan. Tak apalah tu kita ikut kitab. Dan yang akhir ni yang terkemudian daripada segala rusul ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita khatamul anbiya'i wal mursalin. Nabi kita khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup bagi segala nabi-nabi dan segala rasul-rasul. Khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup bagi segala nabi-nabi dan segala rasul-rasul. Satu-satunya rasul daripada Bani Ismail, yang mana selepas daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub alaihimussalatu wassalam, bermula dari Nabi Yaqub, rasul-rasul adalah di kalangan anak cucu Nabi Yaqub alaihissalam, yang dipanggil anak cucu Nabi Yaqub alaihissalam sebagai Bani Israel.
Daripada anak cucu Nabi Ismail alaihissalam, dipanggil Bani Ismail, hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dilantik menjadi rasul. Jadi seolah-olah seramai-ramai rasul-rasul daripada Bani Ismail, seramai-ramai rasul daripada Bani Israel, anak cucu kepada Nabi Ishak, Nabi Yaqub tu duduk di seorang rasul daripada Bani Ismail, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalnya gitulah. Seolah-olahnya sekalian nabi-nabi di kalangan Bani Israel, anak cucu Nabi Ishak, Nabi Yaqub, sekalian tu duduk di kelebihan tu duduk di seorang sahaja daripada rasul Bani Ismail, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tak ada di belakangnya, kemudian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu rasul pun hingga hari kiamat. Tak ada dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kesudahan akhir segala rasul, dan tak ada dah di belakangnya, di kemudiannya. Kemudian ada Nabi sallallahu satu rasul pun hingga hari kiamat. Sebab apa? Sebab lepas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tak perlu dah diutuskan nabi rasul yang lain. Kerana ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni boleh jaga dah agama sendiri. Boleh jaga dah agama sendiri. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qulubu ummati anajiluhum. Hati ummah aku ni Injil bagi mereka. Mereka ni maknanya hati ummah Nabi ni solid dah. Mana seolah kitab dah hati ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan bahawa selepas dia Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tak payah dah Nabi Rasul untuk jaga agama Allah Subhanahu wa taala, dengan bahawa ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh dah jaga agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hak nabi-nabi yang terdahulu dan ummah-ummah Nabi yang terdahulu, selepas kematian Nabi itu agama itu tidak terpelihara dah. Sudah kembali sesat, akhirnya diutuskan rasul yang lain pula. Wafat rasul yang dilantik, jadi kembali kepada kekufuran pula. Dilantik rasul pula kemudian untuk bawa agama. Wafat rasul tu jadi kufur kembali ummahnya. Adapun ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia boleh jaga agama sampai kiamat. Macam sekarang lah. Walaupun ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dicuba, diuji dengan ujian yang cukup besar. Selepas daripada kejatuhan Khalifah Utsmaniyah, yang mana negara ummah Islam ni dikerak-kerak, dicain-cain. Di kalangan penjajah kufar, mereka bahagi. Yang belah ni aku pegang, belah nung aku pegang. Kan? Hak sejarah lampau kan. Jadi seolah-olahnya macam kek lah. Maknanya negara umat Islam di bawah Khalifah Utsmaniyah akhirnya panggil apa? Cain. Ada panggil cain? Cain tau. Cain. Cain ni ada. Kerak. Tu cain tu panggil. Kalau kat datang sebut cain kau. Cain di mana apa ni? Kerak, mung ambil ke mung. Ni ambil ke Perancis, ni ambil dia gitu. Ni ambil ke British. Kan hak belah Afrika, belah Algeria, belah Maghribi tu kan. Masuk Perancis apa semua tu. Mereka menjajah tu cukup sadis lah. Cukup sadis lah dia punya sejarah dia. Kematian ummah Islam jutaan selepas penjajahan tu. Jutaan. Memang sadis sangat-sangat. Bukan mereka datang memerintah senyap gitu dok. Sebab apa? Sebab di tempat mereka ni agama cukup kuat.
Di tempat mereka agama cukup kuat. Jadi bila agama cukup kuat ni, penjajah ni cukup benci pada orang agama. Tapi kenapa di tempat kita ni tak berlaku sesadis umat Islam di tanah Arab, umat Islam di Afrika? Kenapa tidak sadis? Sebab di tempat kita ni terima agama tu kemudian. Agama yang ada pun agama yang nipih-nipih. Jadi bila agama nipih-nipih ni, orang kafir ni jadi tak berapa mana. Musuh tu musuh orang Islam ni, nama Islam ni musuh dah. Tapi tidak sekejam, sesadis hak di negara umat Islam di negara Afrika. Sebab mereka tu Islam lama dah. Islam pada masa Nabi SAW. Mereka masuk Islam pada masa Khulafaur Rashidin, pada masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu contohnya. Jadi Islam mereka kuat, agama mereka kuat. Sebab tu penjajah kufar ni cukup sadis, cukup zalim dibuat. Tapi kenapa di tempat kita tak ada berlaku seumpama tu? Dah tempat kita ni agama setara mana? Ada ni. Sebab kita ni terima agama daripada pedagang-pedagang, pendakwah-pendakwah kemudian dah. Kalau kita tengok penghujung dah siapa di tempat kita ni. Ada ni. Jadi agama tu nipis je. Jadi pada masa dahulu tu walaupun beragama Islam, tapi budaya-budaya daripada amalan orang Hindu masih lagi dikekalkan. Sebab asalnya Hindu, bila masuk Islam, mana amalan Hindu tu dikekalkan. Jadi umat Islam tu nipis sahaja. Umat Islam tapi nipis. Maka kita nampak di situ penjajah kufar dia tidaklah menzalimi sebagaimana di tanah Arab, di tanah Afrika, yang mana agama mereka cukup kuat. Sebab agama mereka terima daripada Nabi SAW, terima daripada Khulafaur Rashidin, sahabat yang mengislamkan negara mereka, tabi'in yang mengislamkan negara mereka. Kita bila kemudian dah, di mana ratus tahun dah, gitulah ke macam mana sejarah, mana kemudian sangat dah. Ada ni. Sebab tu kenapa di tempat kita kalau kita baca sejarah tidak sebagaimana yang dilakukan di Maghribi, di Algeria, di Tunisia. Macam mana penjajah kufar menzalimi? Sebab mereka cukup kuat agama. Mereka cukup menentang penjajah. Adapun di tempat kita ni begitulah. Sekadar tu je. Sekadar tu sahaja. Jadi nipis sahaja. Jadi ujian pun nipis je lah ujian. Tuan uji ni sepadang. Hak kuat agama, kuat ujian. Hak nipis, ringan je ujian. Allah uji sepadang. Hak agama ni tinggal pada nama, relax je, tak ada apa pun. Hak agama hak tinggal pada nama ni. Bukan kata orang kafir nak memusuhi. Orang kafir mengasihi pula. Orang kafir menyayangi pula. Bukan orang kafir dengan orang Islam hak pada nama ni sayang menyayangi, kasih mengasihi. Gitu je lah. Cuma kemudian ni bangkit sedikit demi sedikit pemahaman agama. Bangkit sedikit demi sedikit pemahaman agama. Hak dulu-dulunya agak jauh daripada agama, tapi kita maklumlah kejahilan pada masa yang jauh daripada alim ulama, di antara kejahilan yang syarak maafkan. Di antara kejahilan yang syarak maafkan, kejahilan pada masa yang jauh daripada alim ulama. Tak ada orang mengajar, tak ada orang menyampaikan agama, maka Islam hanya tinggal pada nama sahaja. Begitu je. Sembahyang tu sembahyang lah, tapi ilmunya kurang. Jahil sangat-sangat. Jahil kenapa? Kerana jauh daripada alim ulama. Itu jahil yang dimaafkan pada syarak. Cuma pada masa kita ni, dengan izin Allah ni, jadi ilmu agama berkembang, terbuka ilmu agama sekarang. Bila berkembang ilmu agama, pemahaman agama bertambah meningkat, maka ujian akan bertambah kuat. Ujian akan bertambah kuat. Bertambah kuat agama, negara ni, dunia ni tempat negeri ujian. Maka ujian dia kuatlah.
Tapi nak ceritanya macam mana selepas jatuh Khalifah Utsmaniyah, negara umat Islam tu dipecah, seolah-olah kita kata gak mati dah agama Islam. Dok mati agama Islam. Agama Islam kekal berkembang. Sehingga kan agama Islam tu sendiri berkembang pula di negara kufar yang asalnya penjajah. Kufar ni jajah negara umat Islam. Mereka nak menyesatkan, nak menjadikan umat Islam jadi murtad. Akhirnya di negara penjajah tu pula umat Islam jadi berkembang. Hak masuk Islam jadi korama pula. Ni. Tuan balik seumpama tu. Dijajah negara umat Islam, dia buat zalim, dia nak mematikan agama Islam dengan berbagai-bagai cara. Akhirnya sekarang di negara mereka pula ramai ummah Islam. Masjid jadi banyak, masjid jadi makmur. Ni. Ini semua aturan Allah, susunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nak ceritanya, agama boleh dipelihara oleh ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa perlu utusan rasul yang lain pula. Walaupun 1400 tahun lebih dah. Ummah dahulu mati rasul sahaja, maknanya hak ada tu kekal agama. Anak cucu sudah kembali kufur. Diutuskan rasul lain pula. Rasul tu mati, hak ada tu kekal agama. Hak anak cucu kembali kufur. Tapi selepas dia wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan anak cucu ni, kita ni berapa lapis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok pada silsilah Ahlul Bait 30 lebih. Kita tengokkan silsilah Ahlul Bait, anak cucu Sayyidina Hasan, anak cucu Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma kan. Silsilah tu 30 lebih dah. Mana ni? Mana apa? 30 generasi nak ada pada masa sekarang dengan masa Nabi. Macam nak agama masih lagi terpelihara. Gitu kan? Hak ummah dahulu rasul mati je, hak ada tu kekal, hak ada tu. Mati hak ada tu, lahir anak, lahir cucu, tak ada dah agama, kufur dah. Allah utuh rasul lain pula. Bukan nak sampai ke 5-6 generasi. Anak cucu tu kufur dah. Pada masa sekarang ni 30 generasi lebih dah. Agama masih lagi terpelihara. Jadi sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi yang terakhir. Tidak ada nabi dah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat. Sebab apa? Sebab ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia boleh menjaga agama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kiamat. Tapi ujiannya bagai-bagailah. Mengaku syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada bagai-bagailah. Tapi walaupun ada bagai-bagai, sehingga kan ummah Nabi terpecah pada 73 golongan, 72-nya neraka, tapi hak satu golongan ahli sunnah jemaah kekal sampai kiamat. Kekal sampai kiamat. Yang kawal agama ni ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dapat jaga agama ni adalah di kalangan ulama, di kalangan ummah Nabi. Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Mana ulama ni lah yang menjaga agama. Tak perlu dah kepada nabi-nabi yang lain kemudian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa mendakwa dirinya jadi nabi, kemudian daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hukumnya nescaya jadi kafir wal iyaza billah, wal iyazu billah. Ini doa minta perlindungan dengan Allah daripada kafir. Dan barang siapa mendakwa diri jadi nabi, kemudian daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya jadi kafir wal iyaza billah. Kemudian ni bukan kemudian, di ketika Nabi masih lagi hidup, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih lagi hidup, Musailamatul Kazzab, kita kenal kan? Musailamatul Kazzab. Kemudian ada seorang nabi pula, nabi perempuan masa itu.
Yang akhirnya Nabi perempuan tu ditipu dan dinikahi oleh Musailamatul Kazzab pada masa mana tu? Kemudian daripada kewafatan Nabi? Tidak. Ketika Nabi masih lagi hidup, sudah timbul Nabi palsu Musailamatul Kazzab. Ada Nabi perempuan yang palsu yang akhirnya jadi isteri pada Musailamatul Kazzab. Bukan kemudian ada wafat Nabi ni, masa Nabi masih hidup lagi. Jadi sesiapa bangsa pun mendakwa dia jadi Nabi, kemudian daripada Nabi SAW dia jadi kafir. Bukan kata berdosa saja, kafir. Termasuk juga mereka-mereka yang mempercayai orang yang mendakwa jadi Nabi, kemudian dia Nabi SAW, dia percaya, kafir juga. Yang mendakwa jadi Nabi itu kafir lah. Yang mendakwa jadi Nabi itu kafir. Yang percaya kepada dakwaan seseorang bahawa dia menjadi Nabi, jatuh kafir juga. Bukan Nabi palsu je kafir. Yang percaya kepada Nabi palsu tu jadi kafir juga. Ada ni. Timbul tu Nabi Melayu lah, Nabi perempuan lah, kan timbul kan. Nabi Melayu ada juga, Nabi perempuan pun ada juga. Jadi Nabi SAW untuk orang Arab, untuk orang Melayu timbul Nabi Melayu. Nabi SAW orang lelaki, maka timbul Nabi perempuan. Tapi ada pengikut ke tak? Ada pengikut. Dia punya hujah tu kita dengar, karut sangat. Tapi ada orang ikut. Ada orang ikut. Badan ni. Hak mengaku jadi Nabi. Jadi bukan dakwa saja jadi kafir, yang percaya kepada dakwaan tu pun jadi kafir juga. Wal-iyazabillah. Mekah lah tempat diperanak akan dia, akan Nabi SAW. Tajuk dia tu comel tu. Kalau tadi Nabi kita lah akhir pada segala rasul. Ni Mekah lah tempat diperanak akan dia, dilahir akan dia, akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua di antara perkara yang wajib kita imani. Wajib kita imani. Nabi ni khatamul anbiya wal mursalin. Nabi ni penutup segala nabi-nabi dan rasul-rasul. Wajib kita imani. Benda ni. Yang terdahulunya wajib kita imani. Nabi ni adalah orang Arab, di kalangan kabilah Quraisy. Wajib kita imani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bangsa apa? Tak tahu bangsa apa? Wajib imani Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang Arab daripada kabilah Quraisy. Ini semua hak perkara yang wajib kita imani. Pada Mekah diperanak akan dia, akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita dilahirkan di Mekah pada tahun gajah. Gajah berapa? Gajah berapa tu? Kalau rendah tu. Tahu? Nabi dilahirkan di Mekah pada tahun gajah. Je satu. Waktu wajib kena tahu. Wajib kena tahu. Nabi kita lahir di Mekah. Dan pada Mekah dibangkit dan dilantik akan dia menjadi Nabi dan Rasul. Nabi lahir di Mekah, dan pada Mekah dibangkit dan dilantik akan dia, akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibangkit dan dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Di Mekah Nabi dibangkit dan dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Bila ni dilantik di Nabi dan Rasul? Di masa umurnya 40 tahun. Kerana manusia ni 40 tahun lah umur yang sempurna. Sebelum 40 tahun tu kurang lagi lah, kurang matang lah, begitulah. Selepas 40 tahun naik ala katah tu, dia akan menurun lah. Masa 40 tahun tu lah umur yang sempurna. Kemudian tu dia
Masa sebelum tu dia turun. Dia naik sampai umur 40. Lepas tu umur meningkat, dia pun turun perlahan-perlahan kembali. Akhirnya balik sebagaimana asal. Asal kanak-kanak sampai umur 40, umur sempurna, turun balik, akhirnya balik asal. Jadi umpama kanak-kanak semula, ini putaran kita hidup. Ini putaran kita hidup. Kita nak ke mana? Keadaan kita macam mana pun, diuji dengan kedudukan, pangkat, kekayaan, apa semua, itulah putaran hidup kitanya. Ni kita ummah Nabi SAW umurnya singkat. Kalau ummah dahulu umurnya ratus-ratus. Umur Nabi Nuh ada sedekat 1000. Bayangkan. Jadi ummah Nabi ni umur singkat. Jadi putaran hidup dia begitu je. Siapa umur 50, 60 tu mulalah. Mula dah. Siapa umur 70 tu begitulah. Begitu. Dia sudah jadi tak sempurna dah lah. Tak sempurna dah. Banyak ni. Dia umur 40 tu umur yang sempurna. Tapi nak ceritanya hidup kita begitu je. Keadaan kita macam mana sekalipun, sekaya-kaya manusia, setinggi-tinggi pangkat manusia atas dunia ni, begitu je putaran hidup. Akhirnya akan turun kembali. Hak ni hak umur panjang ni. Hak tidak dimatikan bila-bila masa ni. Hak umur panjang. Tapi kedudukan macam mana akan turun. Akhirnya lemah, akhirnya kembali pada budak-budak. Akhirnya akan kembali kepada alam akhirah. Alam yang sebenar-benarnya. Dia dah umur 50, 60 tu dah orang belaka dah. Maknanya sudah tak selesa dah. Timbullah sakit orak, sakit pinggang, mata pun tak terang, telinga dia macam-macam dah. Hak kulit tu tak secerita kulit tu. Cocok macam mana cocok pun. Kan kulit kedut kan, cocok. Apa? Botok apa panggil? Botok ke apa? Botok. Botok. Cocok nak cocok pun, dia akan kembang pelik. Tak akan jadi kembang asal. Kulit kecut, cocok botok. Adakah kulit tu jadi tegang macam kulit yang asal? Ada. Dia akan jadi huduh pula dah. Jadi huduh. Dia punya kulit yang kenda jadi tegang tu, tegang huduh jadinya. Nak pergi ke mana? Kita ni, kita akan balik kepada alam yang sebenar, alam akhirah. Buat bekal lah. Buat bekal. Anak ni. Jadi perubahan kehidupan kita tu, peringatan belaka lah tu. Peringatan. Daripada gigi tak ada, jadi gigi penuh. Akhirnya, gonye semula. Tahu tak gonye? Gonye dah panggil tak? Saya ni sebut perkataan, dia tanya takut saya ni sebut perkataan. Kadang-kadang tak tahu mari mana. Sebab saya ni dulu jadi tak apa nak jelas. Dah. Duduk Terengganu. Cakapan pula, apa kan? Slang. Slang besu. Sebab asal setiu. Asal setiu slang tu, campur besu. Duduk di Felda pula ada belaka. Orang Terengganu ada, orang luar, orang Kedah ada. Orang Terengganu pula orang Ulau dia panggil. Orang Ulu Terengganu mu nak birau bomah dia kata. Tu gitulah contoh. Jadi percakapan tu. Lepas tu duduk di Pasir Tumbuh, Kelantan pula, pergi Fotoni pesen cakap tu pula. Dulu saya cakap Terengganu, mula-mula balik dulu orang kata saya ajuk. Bukan orang Terengganu tapi ajuk. Dia kata ajuk. Ada cakapan kadang nak sebut satu perkataan kena tanya dulu. Dan saya pun tak ingat perkataan tu mari mana. Kalau gonyek tu tahu tak? Gonyek tak ada gigi lah. Pak makan apa? Oh gonyek tu lah. Tak ada gigi, ada gigi. Dia budak tak ada gigi, dia tak makan, dia isap susu. Kembali nak di budak ni, gigi tak ada. Dia tak akan susu, dia nak makan macam-macam. Tu gonyek.
Sakit gusi-gusi siapa. Itu kehidupan kita, nak pergi ke mana? Cuma sekarang ni orang ada gigi palsu dah. Tu je lah beza dia. Tapi gigi palsu tu sama gigi asal ke tak? Tak. Itu kehidupan kita. Kita bukan apa? Apa panggil? Hak itulah hak mana? Hak langit tu, apa panggil? Bukan tungkat langit. Tu panggil apa? Dah, tungkat langit dah. Kita ni hidup bukan tungkat langit. Kita mati bila-bila masa. Jadi umur sempurna umur 40. Sebab tu di umur sempurna 40 tu, kalau tak berubah-berubah, ni cakap orang tua lah. Orang tua cakap taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua cakap kalau umur 40 tak sedar juga, ada bahagian tu dia kata. Tak ada ni. Umur 40 ni umur sempurna. Tapi tak kena agama umur 40 ni. Maka tak ada bahagian lah tu. Sebab ketika umur 40 ni umur yang sempurna tapi tak kena agama. Ni cakap orang tua. Tapi ada orang 50, 60 baru kembali pada agama. Tapi ada kesukaran dah lah. Bila umur 50, 60 baru nak kembali pada agama, mari keinsafan, lepas dia pencing. Taufik hidayah datang daripada Allah, tapi akan ada kesukaran untuk memahami agama. Nak kena belajar kembali, nak memahami apa yang nak dipelajari, tak sama dah lah. Kalau kata baru nak baca Quran, nak betul Fatihah pun kadang-kadang tak ke mana. Umur 50, 60 baru nak betul Fatihah. Sebelum tu Fatihah ilmu budak-budak. Siapa umur 50 baru nak perbetulkan balik bacaan Fatihah. Hak banyak salah sebenarnya. Nak perbetul Fatihah tu pun kadang-kadang mengiling kepala tu guru Quran. Tak boleh nak buat. Sebab apa? Dia sudah kemudian. Tapi belajar tetap wajib. Tak boleh nak perbetulkan juga sah semayang. Tapi salah tu level mana? Boleh ada imam ke tidak? Itu tengok pula pada keadaan dia tu. Mana kekurangan bacaan tu, salah tu level mana? Level ni salah macam mana pun sah semayang kalau dia belajar. Tapi salah tu yang tidak boleh diperbaiki, sah semayang. Boleh di imam ke tak? Tengok tanya guru Quran level mana? Oh, saya ni berat ni. Usaha tak boleh nak buat juga ni. Setara saya ni boleh tak saya ada tu imam? Bukan tu imam masjid ni, tu imam kepada bini, tu imam kepada anak. Boleh ke tak? Tanya guru kan. Memang dia tak comel dah bacaan dia, tapi dia belajar dah. Tak berdosa dah dianya. Salah tu sah dah semayang dianya. Tetap dah tu. Tapi boleh jadi imam ke tidak kepada anak bini? Tanya guru lah. Kalau guru kata setara ni tak boleh bawa anak bini. Pada ni tak ada titik imam. Jadi suami kena semayang suku, isteri kena semayang suku kan. Gitu je lah. Kalau anak tu pandai, jadi ayah yang dimakmum pada anak pula. Gitu je. Ayah tak boleh dah tu. Ayah nak pergi dah. Dah ayah ni belajar ke dak Quran? Belajar sangat-sangat. Usaha sangat-sangat. Bukan malah. Tapi dah bila umur tu. Umur 50, 60. Gitu lah. Itu hak baca Quran. Hak paling mudah kita kira baca Quran ni Fatihah je. Macam mana dengan ilmu akidah? Macam dengan ilmu fiqh hak fardu ain? Macam mana dengan ilmu tasawuf fardu ain? Sebab apa? Sebab ketika umur sempurna 40 tahun tu, ilmu akidah tak peduli, ilmu fiqh tak peduli, ilmu tasawuf fardu ain tak peduli. Kemudian barulah mai keinsafan, baru nak memulai. Alhamdulillah, taufik hidayah milik Allah. Dinilai bahagia ataupun celaka di kesudahan. Bahagia ahli syurga, celaka ahli neraka. Peiktibarnya al-ibrah bi khawatimiha. Peiktibaran sama ada bahagia ahli syurga ataupun celaka ahli neraka di kesudahan. Itu perkiraan. Tetapi kena kuatlah. Sebab apa? Sebab umur tu tak sempurna dah. Umur 50, 60 umur tak sempurna dah. Umur masa tu umur fokus pada ibadah je. Tak ada dah belajar-belajar ni. Belajar ni umur 40 dan sebelum ketika umur sempurna.
Belajar ni bermula daripada umur baligh. Hak kewajipan. Ilmu ni pula wajib diajak ibu bapa sebelum anak tu masuk umur baligh. Jadi 50 baru nak memulai, memang kepayahan. Kena mujahadah lah. Kena mujahadah, kena susun molek. Sebab apa? Sebab umur tu sudah hala ke belakang dah. Umur sempurna, umur 40. Dipanggil umur yang sempurna. Jadi Nabi SAW dibangkit, dilantik menjadi Nabi dan Rasul ketika umur Nabi 40 tahun. Dan kemudian daripada jadi Nabi, duduk di Mekah 13 tahun. 13 tahun di Mekah. Kemudian berhijrahnya ke Madinah. Selepas daripada peristiwa Isra dan Mi'raj setahun lebih. Sebab umur Nabi pada masa berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj 52 tahun. Tak lagi dah. 52 tahun 8 bulan 13 hari, gitu. Umur Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu kita tengok semula tu. Ingat jadi lupa pula. 51 tahun 8 bulan 13 hari. Gitu tak? Sebab dia setahun lebih selepas Isra dan Mi'raj, Nabi SAW hijrah ke Madinah. Itu 51 tahun 8 bulan 13 hari umur Nabi SAW ketika berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra berjalan malam daripada Mekah ke Baitul Maqdis, Mi'raj daripada Baitul Maqdis ke hadap kursi. Pada malam Isra dan Mi'raj 51 tahun 8 bulan 13 hari. Mana setahun lebih sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nabi hijrah ke Madinah ni selepas Mi'raj setahun lebih. Dan duduk di Madinah 10 tahun. Selepas dilantik menjadi Nabi dan Rasul, duduk di Mekah 13 tahun, kemudian duduk di Madinah 10 tahun, Nabi menyampaikan agama selama 23 tahun. Ni kita tahu belakang ni. Kemudian wafat Nabi SAW pada Madinah. Wafat di Madinah selepas sakit 13 hari. Wafat di Madinah ni ketika waktu duha. Ketika waktu duha. Kata setengah wafat lepas daripada zuhur. Kemudian ulama himpun antara dua ni. Nabi wafat pada waktu duha. Tapi sahabat sangat terkejut pada masa tu. Sayyidina Umar masa tu tidak membenarkan sesiapa yang menyatakan Nabi wafat. Kalau kata Nabi wafat, Sayyidina Umar akan pancung. Ditenangkan oleh Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu, lepas zuhur barulah dia umum dimaklum kepada sahabat akan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka timbullah pandangan mengatakan Nabi wafat selepas di zuhur. Nabi wafat di waktu duha, tapi yang dimaklumkan umumnya adalah lepas daripada zuhur. Nabi wafat ni di rumah, yakni di bilik isterinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan dikubur akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada rumah, yakni bilik isterinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ialah tempat maqam Nabi sekarang. Tempat maqam Nabi sekarang itu adalah rumah ataupun bilik Aisyah radhiyallahu anha. Sebab nabi-nabi rasul-rasul ni apabila wafat wajib dikebumikan tempat di manakah nabi itu wafat. Bahkan nabi pun sudah pesan, apabila dia mati, di situlah akan dikebumikan, di situlah akan dikuburkan. Dan jenazah Nabi Rasul ni tidak boleh dipindahkan daripada tempat kematian.
Tidak boleh dipindahkan dari tempat kematian. Jadi di situ mati, di situ dikebumikan. Jadi kubur Nabi, semakam Nabi sekarang, itulah rumah ataupun bilik Aisyah radhiyallahu anha. Di situ wafat, di situlah akan dikebumikan, di situ akan dikuburkan. Dan waktu wafat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya 63 tahun. Dilantik di Rasul umur 40. Duduk di Mekah selepas dilantik menjadi Rasul 13 tahun. Duduk di Madinah 10 tahun. Jadi 40 campur dengan 23 tahun. Umur Nabi wafat adalah umur 63 tahun. Lepas dari kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam dimandikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan dibantu oleh dua orang sahabat lain yang membantu akan nenek Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian dikebumikan pada malam Rabu jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu kita kena balik semulalah dalam kitab ni, ringkas aje. Dalam kitab-kitab cerita sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni panjanglah. Daripada permulaan Nabi sakit yang berpunca daripada kesan hak Nabi pernah disihir oleh perempuan Yahudi. Jadi sihir tu kembali merebak. Ya, Nabi sakit selama 13 hari. Jadi Nabi sakit kerana sihir yang berpunca daripada Nabi menyampaikan agama. Jadi Nabi mati kerana menyampaikan agama. Jadi Nabi mati ni bukan mati sakit tua. Nabi mati kerana sihir yang berpunca daripada Nabi menyampaikan agama. Jadi Nabi mati kerana menyampaikan agama. Bukan kata Nabi mati senyum-senyum gitu, bukan. Nabi sakit selama 13 hari dan cerita macam mana keadaan Nabi pada masa sakit itu. Berpunca dari kesan sihir perempuan Yahudi itu. Maknanya. Jadi Nabi mati dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaitan dengan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kita kena tahu. Dan sejarah inilah yang kita cerita pada anak-anak kita. Mana walaupun tidak cerita secara detail, mereka kini budak apa dah. Nabi di Mekah lama mana hijrah ke Madinah, Nabi wafat di Madinah, dikebumikan di Madinah. Ada orang tua ni dia pergi Mekah barulah dia sedar sungguh kubur Nabi ni di Madinah. Ada ni. Jadi selama kini hidup bayangnya kubur Nabi di Mekah. Pergi Mekah mengerjakan haji, ziarah ke Madinah. Kubur Nabi di Madinah. Sebab apa dia terbayang kubur Nabi di Mekah? Kan Nabi kan kembali balik ke Mekah, Fatuh Makkah, pembukaan kota Mekah kan, tahun yang ke-8 Hijrah. Kan akhirnya Mekah boleh ke Nabi kan? Pembukaan kota Mekah tahun yang ke-8 Hijrah tu. Jadi dipikir dah Nabi Mekah kampung asal sudah kembali duduk di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk Mekah lah. Wafat Mekah lah. Itu bayangan dia. Ada ni. Apabila pergi ke Madinah sungguh-sungguh, baru. Yelah ilmu ni kalau cerita tu tak nampak. Tak ada cerita je. Kubur Nabi sebut di Madinah pun tak nampak di otak dia. Sampai di realiti tengok sungguh, barulah sedar dianya. Yang mana hak dia faham tu salah. Dia faham kubur Nabi di Mekah, orang tua dah ni. Sebab apa? Kan Nabi hijrah ke Madinah. Betul dia kata. Kan Nabi balik buka Mekah semula kan. Nabi balik buka Mekah. Berhala di sekitar Kaabah telah dihancurkan. Mekah ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi dah balik negeri boleh ke Nabi, kira-kira Nabi duduk negeri asal lah. Itu fahaman dia. Tapi fahaman dia tu pun kalau kira logik juga tau. Tak logik. Logik juga lah. Madinah tu selepas nak dibunuh. Lepas nak dibunuh dan diperintah oleh Allah supaya hijrah. Hijrah tu selepas ancaman untuk dibunuh. Kepung rumah Nabi untuk dibunuh, bukan untuk ditangkap, bukan untuk diusir. Bukan kata tangkap Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian buang negeri, bukan. Bukan buang negeri, nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Tak kisah tu pun kita selalu dengar kat cerita tu. Nabi pun diperintah hijrah ke Madinah. Dan sekarang ni Mekah duduk bawah Nabi kan. Orang Mekah semua tunduk pada Nabi SAW kan. Duduk Mekah lah. Itu pada anggapan dia. Dah dengar dah cerita kubur Nabi di Madinah. Dengar cerita. Tapi dengar cerita benda tak ada depan mata. Dengar cerita lain. Pergi sungguh. Kubur Nabi bukan Mekah dia kata. Itu kelebihan kota Madinah. Kalau kubur Nabi di Mekah, di manakah kelebihan kota Madinah? Kalau kubur Nabi di Mekah, orang takkan ziarah dah Madinah. Ada ni. Jadi dua tanah suci, dua tanah haram Mekah dan Madinah, jadi Mekah je lah. Madinah tak ada. Ada ni. Bayangkan kalau kubur Nabi di Mekah, ada ziarah ke Madinah. Itu hikmah dia lah. Hikmah lebihnya bumi Madinah Al-Munawwarah, kerana di bumi Madinah lah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dikuburkan di Madinah, di tempat wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di rumah yang di bilik Aisyah radhiyallahu anha, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bila wafat tidak boleh nak pindah tempat kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak kitanya boleh, tak boleh pindah kampung lain je kitanya. Dia kena kebumikan kampung asal. Boleh pindah kalau tidak menjejaskan jenazah. Sekarang ni boleh pindah jauh mana sekalipun sebab perjalanannya singkat. Yang kita ngaji kita pekoh kan, tak boleh nak pindah jenazah ke tempat yang lain. Tu zaman dulu. Sebab kalau nak pindah jenazah, pengangkutan dia lambat, menyebabkan jenazah tu jadi berubah, maka tidak dibenarkan pada syarak. Adapun pada masa kita ni, Kuala Lumpur Terengganu ni sekejap je sampai jenazah tu, maka dibenarkan pada syarak. Dan mana afdal, ke bumi tempat mati di Kuala Lumpur atau ke bumi di Terengganu tanah air asal? Afdal belaka. Afdal dikebumikan di tempat kematian. Afdal dikebumikan di kampung halaman sebab mudah diziarahi. Gitu je lah. Mudah diziarahi. Ada orang meninggal di Kuala Lumpur, kebumikan di Kuala Lumpur sebab anaknya Kuala Lumpur belaka. Gitulah. Dikebumikan di tempat kematian dan mudah anak-anak dia ziarah sebab anak dia tak ada di Terengganu. Sebab anak dia duduk di Kuala Lumpur belaka. Gitulah. Dan kalau duduk Kuala Lumpur belaka, kebumi di Terengganu, lepas tu tak ada orang mari. Ini banyak berlaku, tak ada orang mari. Kalau tanah kubur tu turun dah, tak ada orang tambah. Turun gitu turun, tak ada orang tambah. Kan ni, tak ada orang tambah. Sebab apa? Tak ada anak Kuala Lumpur belaka. Kita memanglah afdalnya ke bumi di mana ke tempat kematian. Makna kalau balik kampung tu ada kerana. Kenapa? Kerana kubur anak beranak situ belaka. Memang kita disunatkan ke bumi di kawasan perkuburan keluarga kita. Sunat tu. Sunat ke bumi di perkuburan yang ramai keluarga kita. Sebab mudah untuk diziarahi. Mudah untuk diziarahi. Mana anu toki, nutuk, kan dia kan orang sekarang kan memang afdal dia gitu. Kadang-kadang tempat sempit dah, dia pun cari sempit macam mana pun. Sebab apa? Keluarganya di situ. Memang sunat seumpama tu. Untuk memudahkan kita ziarah, boleh ziarah kat hak mak ayah, hak tok nenek, hak pok saudara, gitulah, hak adik beradik. Orang dulu gitulah, sekarang ni adalah jarang-jarang. Tapi sekarang ni dia merata-rata. Bila merata-rata,
Kita hanya ziarah kubur mak ayah kita, tok nenek kita. Tak tahu di mana, begitu benar. Tapi kalau setempat dia cerita, tu tok ki belah mak, tu tok ki belah ayah. Sebab apa? Sebab dekat-dekat. Itu memang disunatkan untuk memudahkan kita ziarah. Adapun Nabi SAW memang wajib dikebumikan di tempat Nabi wafat, tidak boleh dipindah. Maka makam Nabi sekarang adalah bilik Aisyah, rumah Aisyah radhiyallahu anha. Naik ke langit Mi'raj dan difardu akan sembahyang. Naik ke langit itu Mi'raj dan difardu akan sembahyang pada malam Isra dan Mi'raj. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Salikin. Hidayatus Salikin, muka surat 15. Muka surat 15, baris yang ke-10 daripada bawah. Muka surat 15, baris yang ke-10 daripada bawah. Ini hak nipis lah, hak tebal. Muka surat 35, tu hak tebal. Surat 35, baris yang ke-7 daripada atas. Kalau pakai hak tebal, kita di masjid ni ada belaka dah. Hak nipis pun ada, hak tebal pun ada. Hak rumi ada juga dah. Hak saya mengaji ni hak nipis. Hak tebal ni tahu tak tahu kemudian. Cuma kalau hak tebal ni dia ada baris, ayat Quran ada baris, hadis Nabi ada baris, doa-doa zikir-zikir ada baris. Kalau nipis tak ada baris, gitu jelah. Kemudian hak cetakan tu pula ada comel hak nipis, hak tebal salah cetakan, ada comel hak tebal, hak nipis salah cetakan, gitu jelah. Boleh tengoklah antara dua tu. Saya pun terkadang bawa dua juga, sebab nak tengok kalau ada tersilap cetakan apa semua. Jadi hak nipis ni muka surat 15, baris ke-10 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Keenam daripada 7 perkara yang dimakruhkan ketika berwuduk: memakai air yang terjemur pada matahari. Memakai air, menggunakan air yang terjemur pada matahari, pada bejana. Pada bejana. Hak nipisnya beralif jim nun. Hak tebal beralif jim nun juga dah. Bejana, bukan bajang. Dah beralif jim nun, bajang lah jadinya. Bejana. Rumi macam mana? Bejana dah. Bejana. Bejana lah. Takkan bajang pula. Tapi ejaan dia ni beralif jim nun. Kalau kita eja juga berjim alif nun. Tu bejana lah kalau ejaan sekarang. Berjim alif nun alif. Bejana. Pada bejana ni bekah. Pada bejana, pada bekah yang menerima tukul. Waw kaf lam, tuku, bukan tawakul. Tawakul je gitulah.
Bekas berjana yang menerima tawakul. Bekas pun tawakul juga. Tawakal ke Tuhan. Kita yang tak tawakal ke Tuhan. Bekas tawakal ke Tuhan. Maksudnya bekas yang menerima tukul. Pada negeri panah. Pada ketika itu, ketika panah. Keenam, memakai, mengguna air untuk berwudu. Air yang terjemur pada matahari. Pada bejana bekas yang menerima tukul. Pada negeri panas. Pada ketika itu, ketika panas. Faham boleh ayat kita? Dia kena satu-satu tu. Air yang terjemur pada matahari. Pada bejana yang menerima tukul. Pada negeri panah. Panah yang tinggi lah. Panah di Mekah tu. Panah, bukan panah di Malaysia. Pada negeri panah. Negeri yang panah yang bersangatan. Bukan panah Malaysia. Panah Malaysia ni dia panggil panah yang muhtadil. Tu tidak bagus. Panah sederhana tak masuk ni. Pada negeri panah ni, negeri yang Celsius tu macam mana kalau panah. Ada pun macam di tempat kita ni dia kira panah yang sederhana. Ni pada negeri panah. Makruh menggunakan air ni pada ketika itu, pada ketika panah. Kalau air tu sejuk dah tak makruh lah. Ni tu satu-satu kena ambil. Yang pertama, air yang terjemur pada matahari. Air ni panas terjemur pada matahari. Bukan panah hok kita buat panah. Hok sekarang ni apa? Hok air tu, air panah apa? Hilter apa? Hilter dah. Air hok panah tu dak apa tu? Ni tanya Ustaz, air panah hok kita buat mandi tu makruh tak berwuduk? Kenapa? Dia katakan air panah. Tu panah bak lain tu, hok panah bersangatan tu dah akan cerita yang ketujuh. Hok ni panah kenapa? Panah matahari. Bukan panah kerana kita panah dengan api. Kalau zaman dululah, kalau nak mandi sejuk, dia apa dia? Jeram air. Jeram air. Ada panggil jeram tau. Jeram air. Jeram air, kemudian dia pun bubuh dalam air untuk mandi pagi-pagi. Panas juga tu. Tu bukan bicara sekarang. Ni dia panggil air musyammas, dia panggil. Air musyammas. Air musyammas ni air yang dipanaskan dengan kepanasan matahari. Bukan panah kerana panah api, bukan. Panah bukan panah elektrik, bukan. Kalau heater tu panah elektrik ada panggil dah. Ke panggil apa? Elektrik ada. Ni dia panggil air musyammas. Air dipanaskan dengan kepanasan matahari. Yang mana air musyammas ni air yang suci, lagi menyucikan, tetapi makruh digunakan pada badan. Ni pada badan habis semayang ni. Air musyammas nak basuh baju kain tak makruh. Air musyammas ni air suci, lagi menyucikan, yang makruh digunakan pada badan. Bukan pada pakaian. Nak basuh baju ke, nak basuh latar ke, basuh je lah air musyammas tu. Kan kita bicara pembagian air kan. Air suci pada dirinya, lagi menyucikan, tidak makruh digunakan. Air mutlak dipanggil. Yang kedua air musyammas, air yang suci lagi menyucikan. Suci zat air suci. Menyucikan boleh digunakan untuk mengangkat hadas kecil ataupun hadas besar. Menyucikan boleh buat basuh, boleh guna basuh najis, atau panggil menyucikan. Suci pada dirinya, lagi menyucikan bagi yang lain. Suci fi nafsi, pada diri air itu suci. Mutahhirun li ghairi,
menyucikan yang lain. Apa makna menyuci? Boleh digunakan untuk mengangkat hadas kecil, berwuduk, boleh digunakan untuk mandi wajib, mengangkat hadas besar, dan air ni boleh digunakan untuk menyucikan najis. Suci lagi menyucikan, tetapi makruh digunakan pada badan air musyammas. Ada air yang suci, tetapi tidak boleh menyucikan. Air suci tetapi tidak boleh menyucikan. Keluar dua air, satunya air mustakmal, satu airnya air mutaghayyir. Suci air itu, tapi tidak boleh menyucikan. Air mustakmal. Satu lagi air mutaghayyir. Air mutaghayyir, air yang berubah, yang bersangatan. Mana? Air teh, air kopi, air mutaghayyir. Air itu suci, boleh buat minum laginya, tetapi tidak boleh menyucikan. Air teh, air kopi boleh ambil sembahyang? Tak boleh. Buat mandi wajib? Tak boleh. Nak basuh najis? Tak boleh. Sebab dia suci yang tidak menyucikan. Air mutaghayyir dia panggil. Air yang berubah dengan benda yang suci, berubah yang banyak. Berubah yang banyak. Berubah sikit-sikit, kekal, air mutlak suci lagi menyucikan. Contoh timbul dahulunya, air pahit ada klorin. Jadi air pahit, air mutlak dicampur dengan benda yang suci, iaitu klorin, menyebabkan berubah sifat air. Berubah sifat air tu, berubah rasa tau. Berubah rasa. Bau berubah tak? Warna tak berubah, tapi berubah rasalah, kita kata berubah. Jadi berubah dengan benda yang suci, iaitu klorin. Tapi berubah yang banyak ke tak? Sehingga kan sudah hilang nama air, kena panggil air klorin. Gitu. Tak, berubah tu berubah lah, tapi tidaklah berubah sangat-sangat. Air tu kekal nama air. Taklah kata hilang nama air, kena panggil air klorin. Itu kalau berubah sangat-sangat. Berubah sikit-sikit, air itu kekal, mutlak suci lagi menyucikan. Memang berubah, tapi berubah sedikit. Jangan mula-mula timbul air klorin, salah pemahaman. Air klorin tak boleh, air pahit lah. Air pahit tidak boleh digunakan untuk berwuduk dan mandi wajib, dan tidak boleh digunakan untuk membasuh najis. Ini cerita-cerita dulu lah. Maka kena pastikan berwuduk guna air telaga, kena pastikan mandi wajib guna air telaga, nak menyucikan najis kena guna air telaga. Air pahit bukan air mutlak, dia kata. Ni mula-mula cerita dulu. Ini salah faham. Berubah, betul berubah. Berubah sehingga kan air itu tidak menyucikan, air mutaghayyir. Berubah yang banyak, yang mana hilang nama air, kena sebut air klorin. Dia hilang nama air mutlak ni. Air teh, air kopi, air tebu, tak ada nama air mutlak dah tu. Sebab berubah sangat-sangat, barulah air itu bukan air mutlak, air mutaghayyir. Adapun air pahit yang diletak klorin itu kekal air mutlak. Ni cerita dululah. Akhirnya yang mengajar seumpama tu, akhir telaga dia pun tak ada juganya. Dia pakai air pahit sepenuhnya juga. Salah faham sangat. Tapi berubah dah air tu? Memang berubah. Rasa lain. Tapi berubah yang banyak, berubah yang sedikit. Kekal, suci lagi menyucikan. Suci tidak menyucikan, air mustakmal dengan air mutaghayyir. Air mustakmal ni air yang digunakan untuk mengangkat hadas. Itu air mustakmal. Air yang digunakan untuk mengangkat hadas. Adapun kalau air tu digunakan bukan untuk mengangkat hadas. Contohnya air digunakan untuk mandi sunat pagi Jumaat, pagi raya. Kita pun mandi sunat pagi Jumaat, kita mandi sunat pagi raya. Adakah mengangkat hadas besar? Tidak, sebab tidak berhadas besar.
Maka bekasan air mandi sunat tadi kekal mutlak kalau kita takungkan dalam bekas. Bukan suruh takungkannya, salah faham ni air banyak nak takung buat apa, air daki kita tu kan nak guna pula. Tapi fardu takdir, dia mandi sunat pagi Jumaat, hak semalam tu pagi Jumaat, dia berdiri dalam besen, air tu bertakung dalam besen, air tu kekal mutlak, boleh digunakan untuk berwuduk dan mandi wajib. Dia mandi pagi Jumaat, bukan mengangkat hadas besar, air kekal mutlak. Ini hukum air mutlak hukum air mutlak mustakmal dalam mazhab Syafi'i kita. Mazhab yang lain tak ada air mustakmal. Setengah mazhab air mustakmal ada, tapi boleh berwuduk. Cuma makruh berwuduk dan boleh menyucikan najis. Berwuduk je makruh air mustakmal. Betul tak mazhab yang lain? Mazhab Syafi'i je air mustakmal tidak boleh digunakan untuk berwuduk, untuk mandi wajib, untuk menyucikan najis. Tapi mana air mustakmal? Air digunakan untuk mengangkat hadas. Ni celup jari sebatang pun mustakmal dah tu balik awal tu. Waktu dah kenal sangat. Ni saya biasa cerita kisah-kisah lucu zaman dulu lah. Zaman dulu pakai air telaga. Jadi mandi, siap. Kemudian dia nak timba air untuk berwuduk. Dia pun tenggelamkan timba dalam telaga. Air telaga ni air yang banyak, lebih daripada 2 kolong. Sebelum ditimba air tu, ni tubuh dia ni dia apa ni? Ni, hilangkan air dahulu ni. Padahal dia mandi apa tadi? Mandi pagi-pagi nak semayang. Bukan kata air di tubuh dia ni. Kalau dia berdiri dalam besen, air dalam besen tu kekal mutlak Tapi tak perlu buat seumpama tu. Tak perlu takungkan air dalam besen, tak perlu. Tapi dia ni retak ke tak? Retak air ni guna ditimba macam timba ni jauh ni. Takut air tangan bertitik dalam timba. Sebelum ditimba air, tali timba tu dia katok dulu main gitar. Dia nak main gitar. Gitar ni. Main gitar dulu tali timba. Dia katok ni. Sebab takut air tali timba masuk dalam timba. Dia katok timba. Lepas tu dia pun jauh ni. Habis timba, dia tak pegang kayu timba. Sebab kalau pegang kayu timba tu, jari akan terselam dalam air timba. Mustakmal dia air tu. Dia pun pegang tapak, di tali timba tu ada bulat, dia pun bubuh bulat tu di apa? Cagok ke? Kan di kayu hak dipacok tu ada ni. Apa? Cagok ke? Macam Y tu lah. Dia pun ambil ni hak bulat di tali timba tu, dia pun sakuk di hak cagok dia pun sakuk. Okey. Jari dia tak pegang kayu timba. Sebab apa? Nanti masuk jari. Masa nak berwuduk, dia pegang kok bawah untuk basuh muka. Payah kerjaan. Ni bukan Melaka lah ni. Ni menyusahkan ni. Ambil ilmu mana tak tahulah. Kira-kira kalau dia mandi tadi, dia bubuh beseng, dia pun mandi, air banyak dah beseng. Malah dah nak timba, nak ambil wuduk air dah beseng. Boleh je, dia bukan mandi wajib. Dia mandi kerana nak semayang je. Mandi kerana tubuh dia panas, tubuh dia berpeluh. Air dah beseng kamu telur. Ni siapa kena timba air menyusahkan. Sampai tali timba tu dia tak pegang kayu tu dia akan jadi jari terselang dalam timba. Mustakmal air tu balik awal gitu. Salah faham sangat. Lepas tu kalau budak main air tu, Allah awal mak air satu berdi tu, mak sipang nak ambil semayang. Yang kamu duk main air tu mustakmal dah. Salah sangat-sangat. Mustakmal apa? Anak mengangkat hadas ke? Dah tu mustakmal kut jalan mana? Tu masuk jari. Siapa ajar mustakmal masuk jari? Masuk jari mustakmal tak ada tu. Siapa peringkat? Tapi ni orang mengajar nanyalah mengajar gitu. Dia nak keruhkan air untuk nak keruhkan air dengan tanah untuk menyucikan najis mughallazah. Nak keruhkan air lah untuk basuh najis mughallazah ni. Sebab najis mughallazah dia kena basuh 7 kali, 1 kali dengan air tanah. Jadi nak keruhkan tanah dalam air ni, dia suruh pakai kayu untuk apa dah? Untuk kacau ke apa kan? Panggil apa tu? Kacau. Kucar.
Kacau ke apa? Ni orang apa? Ha? Kita panggil kacau ke apa? Ha? Kacau ni ganggu tau. Ha? Kucar. Ha? Kucar. Kucalana ni bersepok. Kucalana rumah. Tu sepok. Ni. Dia suruh ambil kayu. Jangan tanah tu kita pakai tangan. Kita pakai tangan, kita keruhkan air dalam berdi. Mustakmal air sebab tangan kita kena air. Allah, tak betul sangat tu. Dah kita masuk tangan dalam berdi untuk keruhkan air dengan tanah. Masuk tangan, kita bukan mengangkat adab kecil, bukan mengangkat adab besar. Kenapa dia mustakmalnya? Oh, suruh cari kayu nak untuk apa? Rodok ke? Ni untuk kucar ni nak keruhkan air. Masuk tangan mustakmal. Tak betul sangat-sangat tu. Tak tahulah tempat kita ni macam mana. Air mustakmal pun tak kenal. Dulu saya mengajar mula-mula, air mustakmal ni berkasang air mandi sunat pagi Jumaat. Kalau takun dalam besen, air yang bertakun dalam besen kekal mutlak. Bulak mata-mata. Ambil mana tu dia kata. Kan telah digunakan untuk apa? Untuk mandi sunat pagi Jumaat. Dia mustakmal ni telah digunakan untuk mengangkat hadas kecil, hadas besar, dan juga telah digunakan untuk membasuh najis. Dengan syarat-syarat dia lah. Mandi sunat pagi Jumaat bukan mengangkat hadas besar. Air tidak akan jadi mustakmal. Kalau kita ambil wuduk sunat, pandai wuduk sunat ni, kita wuduk ada dah, ada lagi. Kita wuduk ada lagi. Kita sudah selesai sembahyang. Kita nak sembahyang kali yang kedua, sunat perbaharukan wuduk. Dia panggil tajdidul wuduk. Perbaharukan wuduk. Wuduk yang ada tu telah digunakan untuk satu sembahyang. Kita nak sembahyang yang kedua, sunat kita perbaharukan wuduk. Sunat perbaharukan wuduk. Tajdidul wuduk dia panggil. Maka perbaharukan wuduk kali yang kedua ni, memperbaharukan wuduk, adakah mengangkat hadas kecil? Tidak, sebab belum lagi berhadas kecil. Wuduk yang pertama masih lagi belum batal. Maknanya belum lagi berhadas kecil. Wuduk yang kedua bukan mengangkat hadas kecil, hanya disunatkan memperbaharukan wuduk. Nurun ala nur dipanggil, cahaya atas cahaya. Wuduk asal masih lagi ada, masih lagi bercahaya, tapi sudah sembahyang, maka diwudukkan kali yang kedua. Dia panggil nur ala nur, cahaya atas cahaya. Maka wuduk yang perbaharu ni, yang bukan maka ada kecil, dia boleh air satu berdi, dia celup sepenuhnya wuduk tu dalam air berdi tu. Tak ada apa-apa, sebab bukan maka ada kecil. Kalau wuduk maka ada kecil tu, atau tak boleh celup dalam berdi lah, sebab air tu sedikit. Kalau maka ada kecil, kita basuh muka kali yang pertama, kita basuh di luar. Basuh di luar, terangkat dah ada kecil di muka. Selesai dah kewajipan maka ada kecil di muka, kita sudah boleh berpindah kepada basuh tangan. Tapi kita sunat meniga. Basuh kali kedua maka ada kedok, hadas sudah terangkat. Dengan basuhan kali yang pertama sudah terangkat ada kecil di muka. Tapi sunat basuh kali kedua, sunat basuh kali ketiga. Basuh kali kedua bukan lagi mengangkat hadas kecil, basuh kali yang ketiga sudah tidak mengangkat hadas kecil. Maka basuhan kedua ketiga kita boleh celup dalam berdi. Basuh kali pertama saja, basuh di luar berdi. Kemudian basuh kali kedua ketiga celup dalam berdi tu je. Takkan dia mustakmal, sebab itu bukan basuhan yang wajib. Bukan mengangkat hadas kecil. Mengangkat hadas kecil, basuhan yang wajib hanya basuhan kali yang pertama. Basuhan kali kedua bukan mengangkat hadas kecil, dan bukan basuhan yang wajib, hanya basuhan yang sunat sahaja. Dia kata dia pernah tengok, dia kata orang ambil semayang, dia celup dalam berdi, dia kata jahil sungguh, dia kata kena dia jahil. Kenapa tak boleh celup dalam berdi? Cuma basuhan kali pertama jangan celup dalam berdi. Basuhan kali kedua ketiga celup dalam berdi pun tak apa, takkan jadi mustakmal. Ada ni. Ini cerita mazhab Syafi'i dah ni. Pandangan Imam Syafi'i sendiri, qaul qadim. Bukan
Bukan kaul jadidlah, kaul qadim. Pandangan Imam Syafi'i sendiri. Kaul qadim. Pandangan Imam Syafi'i yang lama. Masa tu Imam Syafi'i berada di Iraq. Kemudian Imam Syafi'i berhijrah ke Mesir. Wafat di Mesir Imam Syafi'i kita. Di Mesir pandangan Imam Syafi'i dipanggil kaul jadid, pandangan yang baharu. Di Iraq, Baghdad dipanggil kaul qadim, pandangan yang lama. Pandangan Imam Syafi'i dia di Iraq, Imam Syafi'i menyatakan bahawa air musta'mal betul-betul pun masih lagi boleh digunakan untuk berwuduk, tapi dimakruhkan. Untuk basuh najis tidak dimakruhkan, untuk berwuduk saja makruh. Itu kaul qadim tu, pandangan Imam Syafi'i sendiri. Tapi itu pandangan taif lah. Tapi nak jadi musta'mal ni lah, bukan hanya celuk tangan jadi musta'mal. Waktu saya biasa cerita dalam TV tu, anak dia letak atromeng dalam berdi, air yang ibunya simpan untuk berwuduk, anak ibu atromeng. Oh, dia kata, mak nak berwuduk air berdi tu kamu letak atromeng, musta'mal dah air tu. Sebab apa? Sebab atromeng mandi wajib. Dia tak kata atromeng mandi wajib tu, saya kata kerana letak atromeng air jadi musta'mal. Sekarang ni air satu berdi tu untuk berwuduk, mak disimpan. Anak ni masuk bilik mandi bawa atromeng, dia selang atromeng dalam air satu berdi dia. Dan TV Najah ni musta'mal lah dia kata, sebab sudah selang atromeng. Ajaran TV. Tu saya katalah. Kenapa jadi musta'mal? Kerana atromeng mandi wajib. Jadi pelik dia aja. Sekarang, apa beza atromeng plastik dengan ceton plastik? Apa beza? Atromeng plastik kan? Ceton plastik. Air satu berdi kita boleh buat ceton dalam? Boleh. Patut apa beza ceton plastik dengan atromeng plastik? Kenapa letak atromeng jadi musta'mal air? Ajar dalam TV. Memang karuk sangatlah. Tak betul sangat. Lepas tu kena balik pada bab air tu, kena najim molek. Jadi air yang suci tidak menyucikan, air musta'mal dan air mutaghayyir. Yang keempat, air mutanajjis dia panggil. Air yang kena najis. Zat air tu najis. Dibagi empat. Suci menyucikan, air mutlaq. Suci menyucikan, makruh digunakan untuk badan, air musyammah yang kita bicara sekarang. Suci tidak menyucikan, air musta'mal, air mutaghayyir, air teh, air kopi, air tebu. Air najis, mutanajjisun, air yang jatuh najis ke dalam. Itu bahagian keempat. Dia ada 4 bahagian air. Lagi pada air musyammas. Air musyammas dia panggil. Air yang dipanaskan dengan kepanasan matahari. Kepanasan matahari yang terjemur pada matahari, bukan pada api, bukan pada elektrik, pada bejana bekas yang menerima tukul. Yang menerima tukul, faham? Bekas yang menerima tukul, faham ke tak? Bekas yang menerima tukul. Apa makna? Maknanya ada bekas yang menerima tukul, ada bekas yang tidak menerima tukul. Macam mana beza dia bekas menerima tukul dengan tidak menerima tukul? Bekas ni, bekas yang menerima tukul dengan makna kita tukulkan bekas ni tak pecah, kemek je, bekas besi. Bekas yang tidak menerima tukul dengan bahawa tukul je pecah, apa dia? Payang. Tempayang. Tempayang. Betul tak? Tempayang tau. Kita panggil payang tu kan. Payang tu tempayang. Tempayang tu daripada tanah tau ke apa? Tanah tau. Tempayang. Tempayang ni kalau kita tukul, dia kemek ke dia pecah? Dia pecah. Dia panggil bekas yang tidak menerima tukul. Honi ni bekas yang menerima tukul dengan bahawa bekas besi. Sebab besi ni bila dia tukulkan, dia akan jadi kemek. Mana apa ni? Dia boleh tukul. Pada boleh tukul?
Menerima tukar dengan bahawa tukar katok lah kita kata. Kita tukar, kita katok bekas tu, dia tok pecah, dia kemik saja. Dia panggil bekas yang menerima tukar. Maknanya kalau kepanasan matahari tapi dalam tempayang, tu tak dimakruhkan guna. Tak apa, panas macam mana pun. Sebab itu tempayang, bekas yang tidak menerima tukul. Ni air musyammah ni yang makruh digunakan ketika berwuduk. Air itu berada dalam bekas yang menerima tukul. Dengan bahawa tukul tak pecah, kemik. Arti panggil bekas besi. Bila bekas besi ni dia boleh jadi karat. Dia ada karat, dia ada beleming. Pada beleming kan air dalam bekas besi ni macam lege. Kenal lege? Lege tau. Hak tu hak. Lege ke apa? Lege lah. Hak bekas besi hak orang buh ni. Minyak tah jalan tu kan. Lege tau. Lege tu bahasa standard tau. Jadi lege tu kalau kita tukar dia terima tau. Dia terima sebab dia tak pecah, dia kemik. Tu. Ni bekas besi ni. Akhirnya air akan jadi beleming. Jadi beleming dia air tu yang akan menyebabkan menutupi liang-liang roma. Bila tertutup liang-liang roma akan menyebabkan timbul penyakit bala, dipanggil sopok apa? Panggil apa? Kulit jadi putih tu panggil. Sopok dah panggil tau. Sebab apa? Apabila air karat tu kena di tangan menyebabkan menutupi. Dia punya beleming karat tu akan menutupi liang-liang roma, akan merosokkan kulit. Sebab tu makruh guna pada badan, tidak makruh guna pada basuh kain, basuh latar. Jadi bekas umpama bekas besi lah. Umpama bekas besi. Pada negeri panah. Pada negeri panah ni panas hok sangat lah. Adapun negeri kita ni negeri yang panas sederhana. Pada negeri yang sangat panas. Pada negeri yang sangat panas. Mana kalau kita tengok Mekah lah, dia punya Celsius dia tinggi. Mana kalau setakat panas di Malaysia tak ada masalah. Jadi air tu ada dalam lege bekas besi, panas molek air tu dia panas, tak makruh gunakan. Sebab negeri kita bukan negeri yang sangat panas. Panas hanya mu'tadil saja. Panas yang pertengahan saja. Maka tidak menjadikan air itu air musyammas walaupun dipanaskan dengan panasan matahari. Makruh guna ni pada ketika itu, pada ketika panas. Air itu dipanaskan dengan kepanasan matahari. Air itu ada dalam bekas besi di negara yang panas yang bersangatan. Kemudian air itu jadi sejuk, tak makruh. Makruh guna masa panas tu je. Makruh guna pada masa panas sahaja. Mana pada ketika itu mana memakai air yang terjemur dengan pada matahari pada ketika itu, pada ketika panas. Ada ni. Ini air musyammah dia panggil. Tapi maknanya air musyammah ni tak berlakulah di tempat kita. Timbul tu lah kan kita air pahit ni. Mula-mula kita bukan air pahit ni. Kadang-kadang jangan kita siram atas tubuh kita. Apa? Berteriak lah. Panas. Mula-mula. Panas kenapa? Hak tempat tangki air tu. Tangki air tu bukan besi. Itu plastik tau. Plastik apa? Hak warna hitam tu. Ataupun hak warna kilat tu apa dia? Hak kilat. Hak bulat tu pula. Besi. Ke aluminium. Kan dia tangki air hak comel tu lah. Hak berkilat tu. Besi ke aluminium. Dia boleh tukar ke tak? Pada dia. Tukar, pecah ataupun kemik. Tapi kukuk mana sekalipun, panas di Malaysia tidak dihukumkan air itu musyammah. Sebab di negara kita,
Kepanasan yang mu'tadil, kepanasan yang sederhana, tidak menjadikan air itu air musyammas yang makruh digunakan pada tubuh untuk berwudu dan untuk mandi wajib. Pada ni. Dia air musyammas ni, kalau orang sekolah belajar tingkatan berapa? Orang sekolah dia belajar tak pembahagian air? Orang sekolah dia belajar tak pembahagian air? Air mutlaq, air musyammas, air musta'man, air mutaghayyir, air mutanajjisun. Ada tak belajar di sekolah? Tingkatan berapa? Ada, mesti ada. Ketidur masa pelajaran agama mesti ada. Rekah tak rekah pun mesti ada. Huraian air musyammas tu macam mana? Air yang terjemur dengan matahari, bukan dengan api. Pada bekah yang menerima tukur, umpama bekah besi. Di negeri yang panas bersangatan, bukan di Malaysia. Maka guna pada ketika itu, pada tiga panas je. Air itu sejuk boleh pakai. Gitu je lah. Ni biasa saya sandar kepada pegangan. Daripada tadi. Daripada tadi ni. Yang terjemur pada matahari, pada bekah yang menerima tukur, pada negeri yang panas. Ada tak kodok-kodak? Ada tak kodok-kodak? Tak ada. Panas matahari. Bekah yang menerima tukur, mana tukur bekah tu tak pecah kemik. Ada tak kodok-kodak yang mengkemikkan bekah? Yang mempecahkan bekah? Ada tak kodok-kodak? Tak ada. Kenapa makruh? Kerana minyak belembing yang ada di air yang bertakun dan besi itu menyebabkan tertutup liang roma, menyebabkan penyakit kulit. Adakah belembing minyak di air yang panas dalam bekas besi itu menyebabkan tertutup liang roma? Kodok-kodok belaka. Tapi ada tak kodok-kodok? Ini cerita asbab. Asbab matahari lah memanaskan air yang ada bekas yang menerima tukur. Hanya cerita asbab belaka. Yang memanaskan adalah kodok-kodok belaka. Ada ni. Tapi ada cerita kodok-kodok? Tak ada. Musyammas dipanaskan dengan matahari. Musyammas dipanaskan dengan matahari. Adakah matahari berbekas pada memanaskan air? Pasti tidak. Yang memanaskan air perbuatan Allah. Matahari makhluk air bekas. Tapi cerita tak kodok-kodok? Tak ada. Ini cerita asbab. Kitab Fiqh cerita asbab. Kalau sandar pada asbab, sandar pada makhluk jadi kafir, jauh sangatlah karuk dia. Dipanaskan dengan kepanasan matahari. Dipanaskan dengan kepanasan matahari di negeri yang panahnya panah yang melampau, panah yang bersangatan. Dalam bekas yang menerima tukur, tukur tak pecah, kemik. Pecah ke, kemik ke, kodok-kodok, bukan tukur yang buat. Bukan hak panah dengan api, hak kita jeram air, bukan panah dengan heater elektrik. Tapi jeram air pun panah perbuatan Allah, bukan perbuatan api. Hak elektrik pun panah perbuatan Allah, bukan perbuatan elektrik. Tapi itu panggil apa? Cerita asbab. Ni biasa ni. Nak ceritanya pembicaraan asbab, kitab Fiqh bicara asbab, bukan ilmu sains saja bicara asbab. Ilmu sains memang bicara asbab, kitab Fiqh pun bicara asbab. Tak ada cerita qada-qadar. Pegangan kita semua yang berlaku qada dan qadar Allah. Air berubah dengan teh, air berubah dengan kopi. Dah. Air berubah dengan tanah. Dah. Berubah sifat air, berubah sifat air bukan teh yang merubahkan, bukan kopi yang merubahkan, bukan tanah yang mengkeruhkan air. Berubah air perbuatan Allah Subhanahu wa taala, bukan perbuatan teh, bukan perbuatan kopi dan bukan tanah yang berkah pada mengkeruhkan air. Kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu selesai yang ke-6. Baca selagi nak habis. Ketujuh, memakai air yang sangat panas atau yang sangat sejuk. Sangat panas, itu merosakkan kulit. Hok panas helter tu panas biasa-biasa, tapi kena pusing pandai lah. Kalau tak pandai pusing kok, kita pergi tempat standard duduk di hotel dia ada lah. Kita tak reti hok mana jadi panas, hok jadi sejuk.
Ingat ke pulas gitu jadi sejuk, kena-kena jadi panas, tak pandai nak ejah. Jadi kalau bersangatan panas kita gunakan waktu makruh sebab merosakkan kulit. Dan air yang bersangatan sejuk makruh juga kerana membawa pada beku darah. Maka merosakkan kulit juga. Air sejuk sangat kita guna. Kita guna air sejuk sangat makruh sebab akan menjadikan darah beku. Tengok tu, air sejuk menjadikan darah beku. Dah Allah yang menjadikan darah beku. Asbab. Mana kita nak berwuduk ni jangan menggunakan air yang bersangatan panas. Tak ada orang guna air bersangatan panas. Dan jangan menggunakan air bersangatan sejuk. Bersangatan sejuk ni air batu ada. Tapi air pagi-pagi ni panggil bersangatan sejuk dah ni. Ni hujan-hujan ni. Termasuk dalam bersangatan sejuk dah. Ni pagi-pagi ni tadi subuh tadi ambil semayang. Rasa macam air. Dok rasa macam ada ni. Kalau memudaratkan atau haram. Orang tua, dia kalau kena air sejuk macam musim hujan ni, mudarat dia. Dia wajib kena panaskan air tu sedikit. Kalau kita ni tak ada sejuk mana, tapi sejuklah sikit. Sebab apa? Sebab musim hujan. Hak bersangatan sejuk ni bubuh air batu. Bubuh air batu tu orang demam. Demam panas sampai melampau, dia pun selam dalam air batu tu orang demam. Tak ada orang berwuduk menggunakan air yang bersangatan sejuk. Adapun sejuk pagi ni, hujan ni, tak, sejuk biasa je. Sejuk yang tidak memudaratkan kita waktu tidak dimakruhkan. Hak ni makruh ni air yang sangat sejuk. Apa dah? Sangat sejuk umpama air batu. Makruh kita berwuduk mandi wajib pun sama dengan air yang sangat panas dan juga air yang sangat sejuk. Selesai 7 perkara yang dimakruhkan ketika berwudu. Ketahui olehmu bahawa sekalian yang tersebut di dalam mengambil air semai itu ada dalamnya sunat dan juga ada dalamnya fardu. Daripada awal sampai ke bicara yang terakhir ni ada hak sunat, ada hak fardu. Mana ke hak fardu? Sebab terdahulunya dicampur. Antara sunat dengan fardu dicampur sekali. Hak fardunya mana? Dia akan cerita hak fardu wuduk yang 6 perkara. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.